Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan perbincangan kita kepada pembangunan mapan ya, daripada pandangan Islam, dan kita masih lagi membincangkan dalam pembangunan ekonomi, dan kali ini kita tumpukan kepada pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang perlu diwujudkan dalam sebuah kerajaan ataupun bandar ya. Dan sebagai revision, ulangan balik, pembangunan mapan ni yang seimbang ni dia perlu lihat segi ekonomi, sosial dan juga alam sekitar, dan kita tumpukan pada ekonomi pada hari ini. Dan pada ekonomi tu ada 12 perkara yang kita perlu perhatikan, dan kali ini kita tengok yang ke-8, iaitu pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi dalam bidang pekerjaan ini, dalam surah Al-Jum'ah ayat 10 Allah berfirman, "Idza qudiyatis salatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Ya. Dan apabila selesai sembahyang, kamu bertebarlah di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat ya. Jadi ini merupakan perintah daripada Allah SWT untuk mencari apa yang kita perlukan di dunia ini. Dan juga Rasulullah bersabda, maksud dia lebih kurang, sungguhnya Allah itu mencintai orang mukmin yang bekerja, riwayat atau berani ya. Jadi apa pula pekerjaan yang terbaik ya? Ada banyak macam-macam pekerjaan. Yang terbaik itu apa dia? Dalam satu lagi hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, Rasulullah ditanya tentang seutama-utama pekerjaan, maka Nabi menjawab, jual beli yang baik dan kerja seorang dengan tangannya sendiri ya. Itulah yang terbaik ya. Maknanya ini usahawan ini kan. Kerja makan gaji pun boleh, tak ada masalah. Rasulullah pun pernah juga mengambil upah, bukan makan gaji, mengambil upah untuk mengembala lembu ya, mengembala kambing kan. Jadi segi pertumbuhan ekonomi ya, kalau kita sebagai individu memang patut bekerja dan berusaha dan jadi usahawan. Dari segi kerajaan pula, tengok Umar bin Khattab telah menunjukkan contoh yang baik ya. Dia telah dilantik menjadi khalifah pada tahun 634, dan dia pada masa dia lah negara Madinah itu menjadi tersangat besar ya. Dan inisiatif ekonomi dia, pertama dia membina tali air ya, pasal ini merupakan pertanian ya, dan sumber makanan ya. Dan membina jaringan jalan raya, mewujudkan sistem pengantaran wang antara Syam dan Yaman. Pada waktu itu Syam dan Yaman tu menjadi dua pusat perniagaan yang besar ya. Syam tu dengan Eropah dan juga China, manakala yang di Yaman tu dengan Nusantara ya, Nusantara ya. Dan juga sistem pembayaran dengan surat seperti cek sekarang lah. Ini Umar bin Khattab dah buat dulu ya, zaman-zaman dulu kala. Kemudian dari segi ya, Umar bin Khattab dah tunjukkan. Jadi apa tanggungjawab kerajaan? Yang pertama, menyediakan pendidikan dan latihan yang sesuai supaya rakyat mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk mereka bekerja atau berniaga. Kemudian menyediakan infrastruktur yang sesuai supaya ekonomi dapat berkembang dengan pesat, seperti yang telah ditunjukkan oleh Umar bin Khattab ya, membina jalan, membina tali air, membina sistem kewangan, penghantaran duit ya. Kemudian adanya dasar dan undang-undang yang perlu digubal dan diselaraskan untuk mempermudah pertumbuhan ekonomi dan menggalakkan menjual beli. Kemudian membuat ramalan masa depan dan membuat perancangan yang sesuai ya. Nabi Yusuf telah tunjukkan ini ya, telah buat ramalan 7 tahun ke hadapan dan telah buat perancangan-perancangan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.